Tak boleh makan. Oh ya. Nanti saya tahu yang lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Taubah. Dan inilah azan ataupun isytiharan makluman daripada Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar bahawa sesungguhnya Allah itu bari'um minal musyrikin, berlepas tangan, berlepas diri ataupun memutuskan perjanjian daripada orang-orang musyrik. Begitu juga Rasulnya yang bersikap sedemikian rupa memutuskan diri, berlepas tangan daripada perjanjian dengan orang-orang musyrik. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, maka sekiranya kamu bertaubat maka ia lebih baik bagi kamu. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Jika sekiranya kamu berpaling, maka hendaklah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim, dan berilah berita gembira kepada orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Baik, ini ayat yang telah kita kupas pada pertemuan minggu sebelumnya berkaitan dengan perisytiharan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy, khususnya di Mekah, di mana daripada ayat ini diistinbatkan bahawa orang-orang kafir itu tidak boleh lagi masuk ke kota Mekah, secara khususnya masuk ke kota Mekah pada hari Haji Akbar, haji yang besar, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan supaya Sayyidina Ali membacakan sebahagian daripada awal di dalam surah Taubah ini kepada orang-orang kafir, kepada manusia, khususnya orang-orang kafir di Mekah, untuk memaklumkan bahawa segala perjanjian yang selama ini berlaku di antara mereka telah pun terputus dengan sebab sikap orang-orang kafir itu sendiri. Baik, kalau kita baca, saya nak bacakan ayat ni sebelum kita pergi kepada apa yang ditulis oleh penulis kitab ini, Dr. Said Ramadan Al-Buti, tentang beberapa ibrah ataupun pengajaran yang diambil daripada pengajaran dalam bab Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengerjakan haji, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijrah pergi menunaikan haji, dan juga perisytiharan oleh Sayyidina Ali kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada hari berkenaan. Baik, daripada ayat yang kita baca dalam surah Taubah ni, kita akan mendapati dengan jelas bagaimana konteks ataupun peristiwa di masa Sayyidina Ali bin Abi Talib datang ke Mekah memberitahu
kepada penduduk kota Mekah, membacakan kepada mereka tentang ayat ini. Jadi ayat ni sambungan daripada ayat yang saya bacakan itu. Saya bacakan dan saya terus beri makna lah. Kalau saya syarahkan dia panjang pula. Tapi tuan-tuan dengar ya. Mungkin kita baca je tapi kita tak tahu bagaimana sebenarnya ayat ini adalah dibacakan oleh Sayyidina Ali kepada orang-orang kafir Quraisy, dan sudah tentulah isinya berkaitan dengan hubungan mereka. Illa allazina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqudukum syai'a wa lam yuzahiru 'alaikum ahada fa'timmu ilaihim ahadahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecualilah kepada orang-orang yang mana kamu mengikat perjanjian daripada kalangan orang-orang musyrik itu. Summa lam yanqusukum syai'a, dan mereka itu tidak mencabuli perjanjian kamu walaupun sedikit pun. Walam yuzahiru alaikum, dan mereka tidak pula memusuhi kamu ataupun nolong seseorang yang memusuhi kamu. Ahadan, seseorang pun. Fa'atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim, maka sempurnakanlah perjanjian itu, perjanjian mereka itu sehingga cukup tempohnya. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah menyukai mereka yang bertakwa ataupun orang-orang yang bertakwa. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqatulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kemudian maka apabila habis bulan-bulan yang dihormati itu, maka bunuhlah, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu menjumpai atau menemuinya. Tawanlah dan kepunglah serta tunggulah mereka di setiap tempat persembunyian. Kemudian jika mereka bertaubat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika sekiranya seorang daripada kalangan orang-orang musyrik itu istajarak, yang mana mereka itu meminta perlindungan daripada kamu. Inilah ayat yang merujuk kepada political asylum ataupun pelarian-pelarian yang datang ke negara Islam yang meminta perlindungan. Ini perbahasan yang panjang dalam inilah. Jadi kita syarah pula ayat ini jadi panjang. Saya cari nak cerita bagaimana dengan kita memahami keseluruhan ayat ini, kita boleh bawa kepada konteks Sayyidina Ali berdepan dengan orang musyrik tu. Tapi kalau saya duduk berhenti untuk syarah pula dengan benda lain, jadi dia panjanglah pula. Tapi nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa menjadi satu asas bagaimana political asylum itu dibenarkan di dalam Islam. Sebelum perjanjian Geneva, perjanjian antarabangsa yang memastikan bahawa pelarian politik itu mesti diberikan berikan perlindungan. Sebab itu dalam kes Indonesia baru ni, di mana Habib Rizik Syihab Hussein itu lari ke Arab Saudi lebih daripada 3 tahun setengah. Sebab dia bermasalah di negara dia. Adalah tuduhan-tuduhan tuan-tuan boleh tengok. Tetapi Arab Saudi menjaga dia tu sebagai seorang yang pada pandangan dia berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang Indonesia ni ramai daripada keturunan Habib, dan mereka itu boleh menunjukkan sijil syahadah dia punya nasab keturunan itu kepada Ja'far Shadiq sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini walaupun Arab Saudi ni kita tahulah mereka bersikap begitu keras khususnya kepada Syiah, tetapi mereka menghormati Ahlul Bait. Jadi kalau kita nak ambil jalan tengah di sini, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni bukan tidak menghormati Ahlul Bait. Kita menghormati dia, meletakkan kedudukannya yang tinggi sebab nasabnya kepada bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita bukan Syiah yang bersikap ta'assub melampau-lampau hingga mengatasnamakan Ahlul Bait untuk satu perjuangan yang maknanya kalau kita bincang dengan lebih mendalam, dia mempunyai banyak masalah dari segi akidah, pendekatan dan sebagainya lah. Tetapi
Ini dalam konteks ayat itu, summa ablighu ma'manah, dan maka hantarkanlah dia ke tempat yang aman. Setelah dia mendapat perlindungan, hantar ke tempat yang aman. Baik. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya bahawa sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih illa allazina ahadtum 'inda al-masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana mungkin kaifa yakunu lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik itu ada perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya, atau bagaimana Allah dan orang musyrik itu ada perjanjian dengan bagaimana Allah Rasul itu mempunyai perjanjian dengan orang-orang musyrik itu, kecuali orang yang kamu telah mengikat perjanjian dengan mereka berdekatan dengan Masjidil Haram, maka selagi mereka jujur terhadap kamu, hendaklah kamu jujur kepada mereka. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang mengikat perjanjian itu, khususnya mereka yang berada di sekitar Masjidil Haram itu, khususnya mereka itu tidak boleh diapa-apakan. Sebab mengambil kira Masjidil Haram ni sebagai satu mathabatan linnasi wa amna, tempat himpun manusia, tuju manusia, dan juga tempat yang aman. Dan dalam tradisi orang-orang Quraisy pun, orang-orang musyrik pun, mereka tidak berperang pada hari-hari yang diharamkan pada mereka itu berperang. Dan di dalam kawasan Masjidil Haram itu diharamkan menumpahkan darah. Sebab itu disebut al-haram. Haram. Pergi mana haram? Bukan haram tu tak boleh pergi, tetapi haram tu dari segi melakukan perkara-perkara maksiat yang mencemarkan kesucian Masjidil Haram. Baik. Dan ditambah dengan syarat, selagi mana mereka itu jujur kepada kamu, hendaklah kamu jujur kepada mereka. Baik. Kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah yurdawnakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Bagaimana mungkin yakni ada perjanjian di sisi Allah dan Rasul dengan orang-orang musyrik itu, sedangkan jika mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan memelihara hubungan kerabat dengan kamu dan tidak menghormati perjanjian. Mereka menyenangkan hati kamu dengan mulut-mulut mereka, cakap manis, namun hati mereka menolaknya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Sebab itulah tuan-tuan tengok bagaimana hazar ataupun sikap berhati-hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada tahun ke-7, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 Hijrah, Nabi pergi semula ke kota Mekah untuk menunaikan umrah qada, nak qada umrah yang tak dapat dilaksanakan pada tahun 6 Hijrah tu. Nabi masuk ke kota Mekah, tetapi Nabi sebenarnya diiringi oleh hampir satu pasukan yang lebih kurang dalam 200 pasukan yang tak masuk ke kota Mekah, yang duduk di luar sana tu, yang standby kalau ada apa perkara yang boleh menimpa, yang orang kata kecemasan dan sebagainya, kot-kot pok-pok kafir Quraisy ini melakukan tindakan yang tak senonoh kepada rombongan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ambil satu tindakan yang berhati-hati, yang hazar kepada sesuatu perkara. Jadi Allah menegaskan lagi dalam surah Taubah ini bahawa orang-orang kafir, khususnya dalam keadaan ini, dalam keadaan mereka mempunyai perseteruan, dalam kes inilah. Jadi kalau kita nak ambil hukum dalam keadaan begini, pada orang kafir yang di sebelah rumah kita tu, yang baik dengan kita, tidaklah tertakluk kepada pemahaman ataupun pendekatan kita dalam mendekati mereka. Mereka cara lain, kafir lah, zimmi, kafir sebagai hak-hak jiran yang kita kena lakukan kepada mereka. Tetapi dalam keadaan begini, dalam keadaan mereka itu telah memutuskan perjanjian, melanggar perjanjian, mereka itu dalam keadaan perang dan sebagainya, sudah tentulah perkara ini perlu diberikan perhatian. Jadi kalau kita balik kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Al-Quran dan kita tahu bahawa kita boleh beramal dengan ayat ini melalui pemahaman kita yang mendalam kepada sirah. Janganlah bila ayat yang saya katakan tadi, di mana saja kamu jumpa orang kafir, kamu kena bunuh. Tak boleh lagi tu. Dengan sebab ayat itu saja, mana jumpa orang kafir bunuh. Tak boleh. Ini dalam keadaan mereka itu telah mencemarkan perjanjian, khususnya dalam keadaan perjanjian itu dicemari, dalam keadaan kita nak menguasai tempat tu.
Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menguasai Masjidil Haram itu, akan membersihkan segala unsur kemaksiatan, kekufuran yang ada di Masjidil Haram itu sebersih-bersihnya. Jadi kita akan sampai kepada ayat penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana seperti saya sebutkan tadi, orang-orang kafir itu mereka manis pada pandangan zahir kamu, tetapi di dalam hati mereka itu mereka ingin mengalahkan kamu. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil ataupun yang murah, fasaddu an sabilih, dan mereka menghalang orang daripada jalannya, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dan mereka itulah sesungguhnya mereka itulah sangat buruk apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya sangat buruk dengan apa yang mereka lakukan. Mereka lah sebenarnya yang menghalang orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. La yarqabuna fi mu'minin illa wala zimmah wa ulaika humul mu'tadun. Dan mereka itu tidak memelihara dengan orang-orang beriman itu pertalian qarabah dan juga perjanjian zimmah, wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi betul lah ayat ini yang merujuk kepada apa? Mereka ini telah berjanji. Mereka berjanji dengan siapa? Dengan kaum kerabat mereka sendiri, khususnya dalam perjanjian Hudaibiyah tu. Tetapi mereka melanggar dan melampaui batas. Baik. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan maka jika sekiranya mereka itu bertaubat dan mendirikan solat, menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara kamu di dalam agama. Maknanya mereka itu saudara seagama kamu. Fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun, dan kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui. Baik. Jadi kecualilah mereka yang telah bertaubat dan mendirikan sembahyang. Jadi mereka yang bertaubat di sembahyang ini sudah tentulah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi orang-orang musyrik. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ayat 100, ayat 12. Dan jika mereka mencabuli sumpahnya selepas mengikat perjanjian dan mereka pula mencaci agama kamu, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin pemimpin yang kafir itu, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya. Semoga mereka itu berhenti melakukannya. Maknanya jika mereka itu mencabul kembali perjanjian dan mereka itu mencaci agama kamu. Sebab itulah mencaci agama ni dia boleh bawa kepada tindakan apa dia? Peperangan ataupun diperangi. Kalau macam kes-kes hari ni kita relax je kan. Tapi kalau dalam kes yang yang sebenarnya mereka ini diperangi. Baik, perang ketua dia. Baik. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapakah tidak kamu memerangi satu kaum yang telah mencabuli sumpah janji mereka, sedangkan mereka telah berazam hendak menghalau Rasulullah, dan mereka lah juga yang mula-mula memerangi kamu. Apakah kamu takut kepada mereka? Allah jugalah yang berhak kamu takuti jika kamu sebenarnya orang-orang yang beriman. Kenapa kita orang Islam tidak mahu memerangi satu kaum yang memang terang-terang mencabuli ataupun melanggar sumpah yang mereka sendiri lakukan, dan mereka itu memang mempunyai keazaman untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun hari ini Rasulullah dah tak ada, memang kita tahu mereka itu memang berazam untuk memerangi Islam, dan mereka itu telah memusnahkan perjanjian yang mereka tanda tangani sendiri. Kenapa kita tak boleh ambil tindakan
kepada mereka. Kalau kita tengok kepada ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, dua ayat lagi. Qatiluhum yu'azzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah waqatiluhum yu'azzibhumullahu biaydikum. Pasti Allah akan menyeksa mereka dengan tangan kamu. Maknanya Allah akan tolong kamu melalui tangan kamu ni. Allah akan seksa mereka. Dan Allah akan menghina mereka serta menolong kamu menewaskan mereka, dan dia akan menenangkan hati orang-orang yang beriman. Jadi tak payahlah kita takut dengan orang yang memang terang-terang melanggar perjanjian dan mereka ni memusuhi Islam, dan mereka ini mencaci, memusuhi Islam dan melakukan perkara-perkara yang memudaratkan kepada Islam. Jangan kita takut untuk kita perangi ataupun mengambil tindakan kepada mereka. Wa yuzhib ghayza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Dan dia juga yang menghapuskan kebimbangan hati mereka, iaitu hati orang-orang yang beriman. Allah akan menerima taubat sesiapa yang dikehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Jadi di bawah ni banyak ayat-ayat yang kemudiannya mengiringi ayat ini. Antaranya ayat yang berkaitan dengan siapakah yang lebih layak memakmurkan masjid Allah. Jadi Allah turunkan sekali dalam ayat ini sebagai ganti kepada kehilangan kuasa. Maknanya orang-orang musyrik Mekah itu, mereka ada satu cara, satu sistem mereka memakmurkan Masjidil Haram itu, Kaabah. Tetapi yang dikehendaki dalam memakmurkan masjid ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama ayat ke-17, maka nalil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan masjid Allah sedangkan mereka menjadi saksi kepada kekufuran mereka sendiri, dalam keadaan mereka itu kufur tetapi mereka nak memakmurkan Masjidil Haram. Mereka itulah orang yang rosak amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Dan apakah ada sifat sebenarnya bagi mereka yang layak untuk memakmurkan masjid Allah ini? Iaitulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya mereka yang benar-benar memakmurkan masjid Allah ini terdiri daripada mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan mereka itu mendirikan sembahyang, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan mereka itu tidak takut sesiapa pun kecuali Allah. Mudah-mudahan mereka lah menjadi daripada kalangan orang-orang yang diberi hidayah. Jadi sipir bagi orang yang nak memakmurkan Masjidil Haram ini ialah mereka yang beriman dengan Allah, bukan orang kufur tadi. Orang musyrik ini mereka memang memakmurkan Masjid Allah, mereka memakmurkan Masjidil Haram itu. Sebab itulah kalau kita tengok bagaimana propaganda sebelum maknanya sebelum penawanan kota Mekah ini, mereka mempertikaikan sikap ataupun tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerangi mereka, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan itu mempertikaikan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mereka menimbulkan direkod oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka itu bertanya tentang bulan haram yang berlaku pertempuran, pembunuhan, peperangan padanya, pada bulan yang diharamkan itu berperang, bulan 4 bulan haram itu. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah peperangan yang berlaku itu di dalam bulan itu di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membunuh orang-orang musyrik, beberapa orang musyrik di pinggir kota Mekah pada bulan yang diharamkan berperang itu. Katakan kepada mereka, isu yang mereka spin tu, isu yang mereka bawa naik tu, apalah Muhammad ni kata Nabi lah ini bulan haram berperang, dia berperang juga. Kata Nabi, kata keturunan Nabi, tapi perangai tak senonoh. Kalau hari ni lah, betul tak? Kata lebay sangat, tayak tak hilang atas kepala, tapi buat perangai tak senonoh. Betul tak? Sedap tu. Dia punya ayat tu memang kau-kaunya. Tak, kita pun malu nak dengar. Nama je ustaz, tapi alah. Betul tak?
Yelah ustaz bukan tu semua, tapi maknanya lebih. Ha? Kan? Kalau tak ustaz tak adalah kata macam tu. Kalau ustaz lah. Ha? Kalau nabi nah, kata kami kafir. Ha? Dia sebenarnya dia mengulangi dulu apabila ubat Nabi Lut, dia tak ada point nak buat, jadi dia spin apa? Dia kata kamu ni mengatakan kami ni bodoh. Kamu kata kami ni apa dia? Jahil. Kamu kata kami ni orang yang kotor. Kamu saja yang suci. Kamu saja yang betul. Innahum unasun yatatahharun. Itu cara dia main, dia pusing tu. Jadi orang yang tak tahu apa-apa, yang duduk bawa unta lalu, betul juga. Yang tak tahu cerita ni kan, yang tak tahu cerita sebenar. Kalau macam orang asli yang nak tahu di mana kapal terbang tu dia usul dia punya asal kapal terbang tu, okey lah kan. Mana asal kapal terbang tu, mana punca dia naik, kita boleh bawa dia kapal terbang ke lapangan terbang, selesai masalah dia kan. Tapi kalau dia pun pening macam tu je, susah lah. Jadi kena ikut orang asli yang nak tahu di mana punca kapal terbang tu nak naik. Jadi di sini Allah SWT menerangkan punca, asal usul kepada isu yang dibangkitkan, iaitu isunya apa? Isu je pembunuhan orang-orang Quraisy pada bulan yang diharamkan berperang. Seolah-olah Nabi ini melakukan dosa besar. Allah jawab, qul qitalun fihi kabir. Katakan bahawa pembunuhan yang berlaku pada bulan itu memanglah dosa besar, tetapi wasadun an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Itu kata kamu, pada pandangan kamu yang kamu kata dosa besar, sebab dia dipandang dari sudut tradisi orang Arab yang tidak membenarkan berlakunya peperangan pada bulan yang diharamkan berperang. Tetapi di sisi Allah kata apa? Allah kata apa? Tetapi menghalang orang daripada jalan Allah dan mengkufuri Allah, dan juga menghalang orang daripada masuk ke Masjidil Haram itu, iaitu menghalang orang Islam, dan wa ikhraju ahlihi minhu, dan menghalau ahli-ahli member ataupun orang Islam yang duduk di Mekah itu daripada Masjidil Haram, daripada kota Mekah itu, akbaru indallah, lebih besar di sisi Allah. Apa kita tahu punca dia? Punca dia apa? Punca dia yang jadi macam ni sebab engkau orang yang pergi halau kita orang dulu, bukan sekarang. Inilah kalau kita tengok bagaimana di Indonesia tu berlaku gerakan baru kebangkitan komunis ini. Dia nak kata apa? Dia nak kata sejarah yang diorang rampas kuasa pada tahun 1948 itu semuanya tak betul. Pada tahun 1960 yang mereka membunuh jeneral-jeneral Indonesia dalam lubang buaya, ramai 6-7 orang yang mati, dibunuh begitu saja. Itu sebenarnya adalah apa? Dia katakan perancangan CIA. Kalau CIA masuk campur pun kamu kena tengok kepada siapa yang buat ni dulu. Bukan CIA buat. CIA memanglah kita masuk campur selepas itu dengan Soeharto dan sebagainya. Itu kemudian. Dan siapa? Siapa dulu yang baling batu? Siapa dulu baling batu? Siapa baling batu? Ketika mereka melakukan pemberontakan 1948, bekerjasama pula dengan Belanda yang ketika itu datang semula untuk mengambil kemerdekaan Indonesia yang diisytiharkan, diproklamasikan pada tahun 1946. 48 mereka datang, mereka memberontak, Belanda bagi laluan, dan mereka mengisytiharkan Republik Soviet Madiun. Pernah harap pergi Madiun ni? Tak pernah. Covid ni tak pernah harap. Lepas ni kita pergi cari, baru kita tengok. Ada Tasik Malaya, nama di situ. Cumanya mi Bandung tu di sini, bukan di sana. Cuma Tasik Malaya ke sana, mi Bandung lepas ke sini. Kita pun pelik ke tak? Kalau kita tanya, kalau kita pergi Bandung, dia tanya kita nak makan apa, kita kata makan mi Bandung, dia pun pening kepala, kerana dia marah. Sebab seolah-olah kita mempermain-mainkan dia. Tak ada mi Bandung di situ. Baik, tengok mereka yang mengisytiharkan, mereka buat negara lain ketika orang Indonesia ni berdepan untuk mempertahankan negara dia daripada diambil alih semula oleh Belanda. Sehingga Soekarno memberi amaran kepada musuh yang melakukan pemberontakan komunis ini, pilih sama ada nak ikut musuh komunis ataupun Soekarno ataupun Hatta. Pilih Soekarno Hatta ataupun nak ikut musuh ini. Maknanya kalau nak merdeka ikut, jelas. Tak, tapi mereka boleh pusing
Dan ahli-ahli sejarah termasuk wartawan yang hidup lagi pada tahun 1965 berlaku peristiwa Lubang Buaya itu pun, walaupun mereka mempertahankannya di forum-forum, dia orang boleh tak terima dia kata ini satu manipulasi sejarah apa semua, nampak. Sebab apa? Sebab dia nak memutuskan punca tu, tak bagi orang tahu punca. Dan apabila generasi baru tak tahu punca, tak tahu sejarah, buta sejarah, mereka tengok apa yang ada. Kalau komunis tu baik, bagikan plakat ke orang dan sebagainya, mereka akan ikut. Dia akan lupa sejarah mereka yang kemudian mungkin akan berulang. Ini masalah yang tuan-tuan. Sebab itu sejarah tu penting, kan? Sejarah tu pun, sebab itu Quran ni dia mengajar sejarah, bukanlah suruh kita menghitung dia punya tahun tu pening kepala kita, kan? Tetapi nak ambil dia punya jis, dia punya iktibar ataupun ibrah daripada perjalanan sejarah. Tapi kalau nak mengaji lebih dalam, kita boleh pergi tempat ni, kita boleh pergi. Yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tempatnya, bukan tak ada. Tak, cerita-cerita Nabi dahulu ada. Ziarah lah, kan? Di samping pergi umrah. Tak. Yang terbaru ni saya baca, apabila kerajaan Arab Saudi membenarkan pelancong-pelancong datang di Al-Ula, tak silap saya, Al-Ula ke apa, nama tempatnya lebih kurang dalam berapa kilometer daripada Madain Saleh ini, dia buat hotel berbentuk kemah yang luxury di dalamnya. Dia sediakan caravan yang luxury yang berbentuk hotel dalamnya, supaya orang datang melihat kehebatan binaan kaum Samud di Al-Hijr yang kita sebut dulu, kan, yang Nabi pergi perang Tabuk tu, kan. Jadi tempat pelancongan. Sebab Arab Saudi telah pusing kepala dia, mereka tak mampu lagi bertahan dengan minyak yang ada, mereka terpaksa convert hasil minyak ini kepada pelancongan, supaya pelancongan masuk, sehingga kadang-kadang pelancongan itu membuka kepada ruang-ruang maksiat. Dia benarkanlah ada benda pelik-pelik boleh menari. Dulu tak ada boleh konsert, sekarang dah ada konsert. Ini pun masalah juga, sebab nak maju, nak maju. Tapi nak ceritakan bahawa orang dah boleh tengok benda ni. Orang boleh tengok benda ni. Sedangkan benda ni cuma disebut dalam Al-Quran dulu. Dan orang yang hanya membaca Quran dengan keimanan semata-mata, mereka beriman. Mereka tak pernah pergi tengok. Sekarang ni kita boleh tengok. Tambah pula apabila kita ada YouTube ni, tak payah pergi duduk relax sambil minum kopi, kita boleh tengok. Sampai masuk ke dalam bilik dan sebagainya. Dia ada bilik-bilik di dalam batu yang dipahat itu. Baiklah. Baik. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Yang kamu duduk pusing tadi, pembunuhan, peperangan. Tetapi sebenarnya fitnah tu kamu fitnah. Kamu buat fitnah supaya orang meletakkan keburukan itu kepada Rasulullah, kepada orang Islam, bukan kepada kamu yang menjadi punca masalah kepada sesuatu isu tu. Boleh faham tak? Boleh follow berbalik-balik ni, kan? Maknanya nak cari punca. Dan punca itu, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka itu terus menerus, tak berhenti-henti memerangi kamu, sehinggalah mereka akan dapat memalingkan kamu atau memurtadkan kamu daripada agama kamu. Itu kehendak orang-orang kafir Quraisy ni, yang Allah beritahu isi perut dia sebenarnya. Ini istata'u, sekiranya mereka mampu, mereka dapat, mereka akan buat macam itu. Jadi kamu kena reti dia punya akidah dia punya agenda dia punya ideologi dia. Kalau hari ni ideologi dia apa ideologi dia? Kalau ideologi dia memang dia nak memusuhi Islam, memang tak boleh nak kata apa lah, memang akhirnya akan ke situ. Tahu tak? Yang dia duduk depan kita ni kata manis muka apa semua ni dia kata, kan, Tuhan kata tadi lah ayat yang saya baca dalam surah Taubah tu, mereka ni manis muka, tetapi mereka sebenarnya tidak begitu. Baik, itu kalau tuan-tuan boleh bacalah. Tapi saya rasa setakat itu kerana beberapa tadi dalam 10 ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Ali kepada orang-orang Quraisy di Mekah, supaya mereka itu faham bahawa ini adalah satu last call kepada dia orang. Kalau berasa nak duduk sini elok-elok, masuk Islam. Maknanya paksaan itu, walaupun la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama itu secara umum. Islam umumnya tidak paksa orang masuk Islam, kan? Mereka didakwah, hati yang terang
yang ada hidayah Allah, yang nak masuk Islam dengan ikhlas, masuklah Islam. Tetapi kalau kamu buat onar, kamu melawan Islam, kamu perang Islam, lepas tu bila kita angkat perang kepada kamu, dan pada satu kes, satu ketika yang mana kamu memang terpaksa menerima akibat daripada perbuatan kamu, terpaksalah kamu tanggung apa yang kamu paksakan kepada orang. Itu sebenarnya. Bukan at the first place tu, mula-mula tu Islam paksa orang Islam, tak. Tapi apabila tempat ini memang hak dia untuk orang Islam, untuk orang Islam mengerjakan ibadah sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat, orang yang tidak ada kaitan hendaklah keluar daripada kawasan itu. Dulu masa saya belajar dulu, ada kawan saya lah, dia tanya Mak Saleh lah, dia tanya kenapa orang Islam ni tidak membenarkan orang kafir turut sama untuk tawaf, sedangkan dulu orang kafir bertawaf sekali. Oh, tahu dia. Maknanya dia ngaji lah tu, kita tak tahu, betul tak? Ngaji tu, maknanya dia tahu orang kafir. Kita ni sebahagian daripada kita, suku daripada kita, segelintir daripada kita tahu tak tentang cerita ni? Rasa tak tahu. Mungkin sebahagian besar tahu, tapi sebahagian kecil daripada kita rasa tak tahu. Dia tahu maknanya orang kafir ni memang bertawaf, tetapi sampai kepada peristiwa ini tidak dibenarkan lagi mereka tawaf. Inilah pentingnya sejarah. Bila kita balik sejarah, kita cakap dengan sejarah sebenarnya yang ini dominan ke, yang occupy yang menduduki kota Mekah, ataupun ada benda lain yang lebih hampir kepada cara perjalanan kaedah ibadat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang lain yang lebih dominan. Sebab itulah bila kita berdepan dengan isu yang mengatakan bahawa dulu di alam Melayu ni pernah diduduki oleh pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, kan? Betul ke pengaruh Hindu Buddha? Sebab itu kalau tuan-tuan tengok balik kepada sejarah, yang dikatakan Hindu Buddha tu ada, tetapi dia tidak dominan. Dan sebenarnya alam Melayu ni telah memeluk Islam lebih awal daripada apa yang kita jangkakan. Sejak zaman sahabat lagi pernah datang rombongan yang ditemui di Sumatera. Itu yang ditemui oleh bukti yang terbaru yang saya baca ni, mereka menemukan bahawa menemukan Islam ini sebenarnya di alam Melayu ini telah terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi yang datang ke India, yang berkahwin dengan orang sebelah sini, namanya Kontura. Ini maknanya awal daripada itu. Itu tak apa. Siapa yang mendominasi alam Melayu? Adakah Islam? Apakah Hindu? Ataupun Buddha yang mendominasi? Yang ada kerajaan Hindu yang dikatakan kerajaan Hindu Majapahit, dia tidak dominan. Kerajaan itu tidak dominan. Dan mengikut kepada sejarah-sejarah yang ada, memang kerajaan Islam tu dominan hatta sampai ke Jawa. Kerajaan satu kerajaan Demak, kerajaan apa? Itu adalah kerajaan Melayu, kerajaan Islam yang berada di Jawa. Maknanya Islam gain the foot and then gain control over. Siapa yang Islam lah. Okey, balik kepada Mekah. Siapa yang awal sekali duduk di Mekah? Bukan sekadar Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Adam. Nabi Adam dulu yang meletakkan asas untuk Kaabah ini. Kan? Dan di dalam peristiwa, kalau tuan-tuan tengok bagaimana azab yang menimpa kepada umat Nabi Soleh ini, di mana seorang daripada umatnya yang berada di kota Mekah ketika itu diazab setelah dia keluar. Dia pun kena sapu oleh azab dengan sebab umat Nabi Soleh itu melakukan maksiat. Iaitulah mereka ini menderhaki Nabi Soleh, membunuh unta Nabi Soleh. Mereka membunuh unta Nabi Soleh. Nak ceritakan bahawa asal usul kepada Islam. Bila unsur kufur ni yang kamu kata kamu klaim kamu punya, bila? Hanya berlaku apabila Bani Jurhum, suku Jurhum yang menguasai Mekah ini selepas daripada apabila Siti Hajar ada di situ, anaknya Ismail Jurhum pun datang daripada Yaman. Lepas itu kumpulan ini, tak silap saya, Bani Khuza'ah yang datang ke situ, yang mengambil alih pemerintahan secara kekerasan, dan mereka inilah pembesar-pembesar mereka, di antaranya Suhail, bukan Suhail bin Amr, Amr bin Luhail, yang bawa balik patung dan mereka memperkenalkan patung. Jadi mereka ini datang kemudi
Kemudian, faham tak? Mereka datang kemudian. Jadi kamu ni memang penjajah, kamu lah yang menjajahnya. Kamu lah yang mengalahkan orang yang ada duduk kat situ elok-elok. Kamu bawa pula benda yang tak senonoh. Tak senonoh. Lepas tu kamu klaim kamu yang berhak ke atas kota Mekah. Kau mana? Mana? Sama juga peristiwa bagaimana orang-orang Yahudi yang dah datang. Pada ketika 1948 mereka datang dalam keadaan pelarian. Mereka minta perlindungan, datang untuk duduk di Palestin. Lama-lama mereka istihar Baitul Maqdis tu ibu negara mereka. Hak negara Arab pula ikat perjanjian seolah-olah mereka kena buta kepada sejarah. Kita tak tahu lah tuan-tuan. Saya tak reti lah. Setakat tu yang saya pandai. Saya pandai maknanya nak cerita sejarah macam tu. Kalau tuan-tuan boleh pusing sejarah ni, dah nak kata itu sejarah, itu dulu. Habis, tak ada apa, kita buat benda baru. Yang inilah yang ada dalam pemikiran orang-orang yang dikatakan liberal. Tidak ada kesucian, tidak ada kemurnian. Sejarah itu terikat dengan masa dan tidak boleh apply pada ketika hari ini. Itu dulu zaman Muhammad. Biasalah zaman Nabi. Dia Nabi, awak bukan Nabi. Sekarang lain, dulu lain. Nampak? So, kalau begitu tak ada nilai lah. Yang kita baca sejarah maksud tak ada nilai. Sekadar baca boleh lah. Apa yang kita nak berhukum padanya? Nak ambil istinbat, nak ambil pengajaran, tak ada. Sedangkan Nabi SAW mengajar para sahabat berdasarkan wahyu Al-Quran dengan mengambil pengiktibaran, mengambil semangat daripada peristiwa-peristiwa Nabi-Nabi terdahulu berdepan dengan kaum dia. Dan perangai sembelik kaum dia tu berulang balik pada zaman Rasulullah SAW dan berulang pula di zaman kita. Selama mana kita ni manusia, begitulah. Begitulah manusia. Baik. Masuk dah? 1 minit lagi. Baik. Okey, dah masuk ni saya baca. Baru nak masuk tadi bukan dimah baca Quran. Baik. Pengajaran pertama tentang tradisi orang-orang kafir musyrik dalam melaksanakan ibadat haji mereka. Maknanya ibadat haji mereka ni kan pelik. Dahlah benda tu tak dibuat oleh orang dulu. Bawa pula benda yang pelik. Tetapi oleh kerana dominasi mereka, paksaan mereka yang mereka kenakan pada ketika itu menyebabkan amalan-amalan mereka itu diterima secara berleluasa oleh orang-orang apa ni? Quraisy di Mekah. Baik. Ibnu Ais menyebutkan bahawa orang-orang musyrikin itu mengerjakan haji bersama dengan orang-orang muslimin pada ketika itu, hingga orang-orang Islam diganggu oleh kaum musyrikin pada memekik-mekik dengan suara yang kuat dan mengelirukan kaum muslimin. Jadi kalau perkara ini dibiarkan sampai hari ini, maknanya kita benarkan orang kafir itu masuk, tak suruh dia keluar, tak sempat nak buat kerja haji tuan-tuan. Kita berkelahi dengan dia orang kat situ je. Ada? Tak sempat kerja haji. Sebab dia kawan ni, dia ni habislah. Baik. Malah ada di antara beberapa lelaki musyrikin yang bertawaf dalam keadaan berbogel. Mereka berpendapat bahawa bogel itu merupakan satu penghormatan kepada Kaabah. Salah seorang daripada mereka pernah berkata, saya bertawaf dalam keadaan sama seperti waktu saya dilahirkan. Tiada suatu pada saya benda dunia yang dicampur oleh ketidakadilan dunia. Maknanya saya ni sebab saya berbulat. Jadi sebab apa? Sebab saya ni dalam keadaan fitrah, saya tak dicampur. Tak ada kena-mengena dengan dunia yang kotor ni. Jadi kalau nak bersih ni kira bulat macam tu. Pandangan dia. Sebab itulah tadi yang dikatakan pada pandangan saya, pada hemat saya. Quran kan sebut itu pada pandangan kamu. Betul lah. Benda tu tak betul. Tapi pada pandangan Allah, benda tu ada lagi benda yang lebih besar. Iaitulah kekufuran kamu. Sebab itulah bila kita bertembung, akhirnya kita akan pegang kepada akidah tu bila kita bertembung. Kalau sekadar baik saja, dia baik, kita baik. Tak? Kalau kadar berakhlak, dia berakhlak kerana dia lebih bagus daripada akhlak. Berbanding dengan orang Islam. Tapi sikit akidah macam mana? Yang inilah yang menjadi penentu kepada kita. Sebagaimana yang kita ikut, yang kita lihat asasnya telah diberitahu oleh Al-Quran dan Sunnah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.